Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Apa khabar Yaumon? Saudara Tornado Taufan, saudara Saiful Anwar, itu juga saudara Saljuni Konteng, saudara Muhammad Jalil. Begitu juga saudara Zamari LC, apa khabar sahabat? Saudara Muhammad Jalil. Atuk Abah di Tevin, itu juga saudara Izuddin, saudara Azrul Jalil, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, saudara Shan Gopal dari Gujarat, apa khabar di sana? Saudara Ahmad Mab, saudara Awam Muhammad, salam raya katanya. Saudara Azli, apa khabar? Saudara Muhammad Kapli, itu juga Saiful Anwar, selamat hari raya katanya. Saudara Pak Yong, saudara Mat Syuaidi, Zam Taib, so Acik Miss, Azhar, Putri Sokmo, saudara Yus Pucung, saudara Airul Awi, Abdul Rahman daripada Johor Bahru, saudara Nordin Din, saudara Mat Raimi, Mat Sidik, salam hari raya katanya. Muhammad Rafi Ahmad, salam madani, selamat berjuang dari Shah Alam, saudara Muhammad Rafi Ahmad, saudara Richard Bakri, saudara Muhammad Johari, Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan Pahang, saudara Rosmini dari Pontian, apa khabar puan? Moga sihat ya. Puan Nurliza, Puan Marabiah Abdullah, selamat malam. Itu juga saudara Sufian Aziz, apa khabar Yan? Moga sihat. Puan Mak Zavidi, salam dari Kelang saudara Sofian ya. Saudara, saya tahu saudara Sofian, IR Sufian, sahabat lama saya saudara dalam pergerakan pemuda dahulu. Begitu juga Puan Nuraini, saudara Kamis Nadi, saudara Rashid Mustafa, saudara Muhammad Ali daripada Tampin Negeri Sembilan, Puan Hamidah Kamat, selamat hari raya. Saudara Murtalib Maknun, salam Aidilfitri katanya. Puan Ibjah, salam madani. Saudara Abu Samah, saudara Shan Gopal, mohon ulas isu pertemuan Tun Daim, sabar dulu saudara. Saudara Muhammad Zailan, begitu juga Cik Latif, saudara Ramli Karim, apa khabar sahabat daripada Keluang. Puan Nur Aiziah Azizan, Syarek Syiraini daripada Bandar Muazzam Pahang. Begitu juga saudara Fazil Yub, saudara Adam Jebat, apa khabar sahabat? Saudara Hazira, Lisa Daisy, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Begitu juga Imrina, saudara Zuhdi Safari, saudara Puan Hani, saudara Ma'azah Abdullah, salam Aidilfitri. Saudara Hashim Qaldi, begitu juga Ahmad Ramli, Muhammad Adi Abdullah, salam pencerbahan katanya. Saudara Lim Bonciang, apa khabar? Good evening. Saudara DJ Lee, selamat malam. Saudara Fakri Sani, saudara Zamari Abdullah, Lim, selamat malam. Begitu juga dengan JH Rahman dari Salam Lebaran katanya, dari Tanjung Tualang, Perak, baru lepas hujan katanya. Saudara Nuriah Asyad dari Ipoh, Ismail Manap, so asal Selama, selamat hari raya. Saudara Kamis Nadi, begitu juga Imarina, Cik Norlia, saudara Ahmad Sri, Ahmad Sen, Zam Taib, begitu juga dengan Hazra Karman Kamis Nadi, saudara Lim Bonciang, khabar baik, terima kasih. Puan Noria Ahmad Arya Rashad, dah balik kampung ke? Saya tak balik kampung puan. Muhammad Effendi, saudara Abdul Talib, dia katanya di Pulau Pinang hujan saudara Abdul Talib. Rudin Malik, selamat malam. Saudara Muhammad Hafizan, Hafiz Azhara, Nizam, dia suruh saya tibai sikit pasal Sanusi, pasal air, sabar saudara. Begitu juga sahabat saya, saudara Taram Shah Saleh daripada Muar, selamat hari raya yang keempat katanya. Rubidin bersama dengan pasangannya, doa kita berbahagia sentiasa. Jack Jimmy dari Bintulu Sabah, Sarawak, Bintulu Sarawak. So Nilawati Ainul, salam dari Rompin. Itu juga Srafwan Muhaili Paidi, saudara Sidik Muhammad Noh, Nilam Bakar, Marzianul Cik, Puan Umi Kalsum, Syed Azhar, Syed Bakar, salam Aidilfitri. Yana Has dari Seromban, Eka dari Seromban ya. Cik CTP, begitu juga
Ni user dia kata boleh datang ke Bintulu, banyak kek lapis. Tapi raya tahun ini tidak ramai orang datang ke rumah katanya. Ya saudara. Begitu juga Madam K, so Imarina, Abibah binti Jonet, Miss Fiza Kamal, Ibrahim Cik Muda. Haji Hamidi, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat walafiat dari Semenyih ya Tuan Haji Hamidi. Begitu juga Saifuddin Saad. Salam untuk semua penonton yang kalau beliau kini bercuti di Pulau Pinang katanya. Saudara Abdul Aziz, Waalaikumsalam. HB Ali, salam dari Sandakan. Hashim Atan, Bismillah, amin, Alhamdulillah, selamat beristirahat katanya. Begitu juga Puan Saudara Kamarudin Osman, selamat Hari Raya Mak Zabatin. Yusli Yusuf, selamat Hari Raya dari Pulau Pinang. Ni soal dengan khabar angin. Apa cerita khabar angin ni? Khabar angin mengatakan PAS sokong kerajaan perpaduan dan akan tinggalkan PAS. Betul ke? Wallahu a'lam bissawab. Belum ada laporan yang saya terima. Saudara Abibah dari JB, begitu juga baik ni, Saudara Jamaluddin Muhammad Bujang, Saudara Mat Said, Saudara Mak Uda Osman, Lan Kori, Ahmad Idris, Dia Ahmad, Liham, Bong Tiam Fat, Saudara Saleh, Cik Awang, salam perpaduan, Muhammad Effendi. Semua nak minta saya ulas tentang Tun Naim. Sabar tu saudara. Baik saudara, yang mana tak sempat saya satu ni, saya mohon maaf. Sebab banyak cerita juga hari ni juga saudara yang saya dapat. Dan seperti biasa, saya harus menyatakan hari ini, hari Selasa, tanggal 25 April, hari yang keempat kita merayakan Aidilfitri. Salam Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Dan hari ini adalah hari yang ke-1133 COVID-19 melanda negara kita. Masih belum ada tanda-tanda susutnya. Menurut ini Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan, beliau mengingatkan agar warga sentiasa menjaga kebersihan diri, pastikan kita menjaga keluarga kita. Sebab varian, macam-macam varian belah dah ada dah katanya. Bagaimanapun saya mengharapkan agar kita menjagalah kesihatan kita. Baik saudara, seperti biasa hari ini kita meneruskan kehidupan seperti biasa. E-commerce dibuka semula. Jadi pada teman-teman yang mempunyai produk, bolehlah menghubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 jika saudara mempunyai produk untuk saya wawarkan. Al-Azhar tetap memasarkan setangi bakurnya dan minyak wangi dari tanah Arab. Begitu juga kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah. Tapi simpulan kasih Cik Siti, dia minta lega sedikit, rest dulu katanya. Dan untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapat buah-buahan yang manis, buah-buah yang baik, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah anda. Ini untuk yang tinggal di Lembah Kelang. Jangan lupa Popiah Sirih Lady Maria. Ini makanan kegemaran saya. Sambil kita duduk melabun, duduk menung-menung hari raya, bolehlah memesan daripada saudara Nizam. Pesanan untuk Popiah Sirih Lady Maria dibuka semula. Ingat saudara, rasanya merangup, pedas dan manis. Dan akhir sekali saudara, ini peluang perniagaan. Saudara dah buka. Kita dah buka hari-hari biasa, perniagaan berjalan seperti biasa dan harus berusaha mencari rezeki yang halal. Jadi teman saya Datuk Yusof, pemilik syarikat Usima Walid Harum Manis, sedang mencari rakan-rakan untuk dijadikan agen di kawasan anda. Anda boleh memasarkan produknya. Boleh hubungi Cik Alia di talian 019-834-0299. Hari ini saya nak bercerita tentang antara banyak produk dihasilkan oleh Usima Walid Harum Manis. Hari ini saya bercerita tentang Usima Telang Blue Tea. Ini teh saudara. Satu uncang kita ambil, kita rendam dalam secawan air panas, boleh diminum kerana ini merupakan minuman kesihatan yang berasaskan kepada bunga telang dan juga bunga ros saudara. Kebaikannya, ia bersifat antioksidan yang boleh membantu mencegah penyakit-penyakit kronik seperti mengawal gula dalam darah,
mengawal kolesterol dalam badan, membantu menajamkan daya ingatan serta membantu pertumbuhan otak manusia. Ya saudara, jangan lupa hubungi Puan Cik Alia di talian 019 834 0299. Itu saja saudara, pencerahan seketika e-commerce. Dan kita masuk dalam naluri kehidupan. Ini penting untuk kita hayati bersama. Tulisan teman-teman yang menghantar kepada saya untuk perkongsian kita bersama saudara. Kerana saudara, bencana dalam malapetaka yang berlaku di negara kita di mana-mana pun dalam kehidupan kita ini bukanlah satu perkara yang berkait dengan soal-soal fizikal saja ataupun material, tetapi ia mempunyai pertalian yang erat dengan soal-soal dalaman manusia seperti iman, amal ibadah, akhlak, taat atau derhakanya manusia kepada Allah SWT. Di samping kita sibuk dengan berbagai usaha yang lahiriah untuk mengelakkan berlakunya bencana alam, gejala sosial, jenayah dan lain-lainnya, kita juga jangan sekali-kali lupa untuk bermuhasabah tentang hubungan rohani kita dengan Allah, yang berkait dengan dosa dan pahala, makruf dan mungkar, taat dan derhaka kita kepada Allah SWT, saudara. Bila adanya kemungkaran, saudara, yang dilakukan secara terang-terangan tanpa pencegahan dari ulama-ulama, sudah pastinya Allah akan menimpakan azab seksanya. Itu sebagai mehnah ataupun ini untuk didikan secara langsung daripada Allah pada umat manusia. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, saudara, apabila harta Baitulmal tidak dibahagikan kepada yang hak, dan apabila amanah menjadi tawanan orang, zakat dipandang sebagai satu denda, malahan belajar ilmu agama bukan kerana Allah. Bila suami taatkan isteri, bukan isteri taatkan suami saudara. Bila suami taatkan isteri, derhaka mereka kepada ibu bapa, seseorang itu lebih memuliakan kawan daripada ibu bapanya. Orang yang fasik menjadi ketua, orang yang hina menjadi pemimpin. Dimuliakan seseorang kerana takutkan kejahatannya. Ramai penyanyi wanita, banyak alunan alat muzik yang bertali, arak diminum secara terbuka. Orang Islam kemudiannya melaknat orang Islam yang awalnya. Maka apabila berlaku perkara itu, tunggulah turunnya angin taufan yang dahsyat, gempa bumi, sedutan bumi bertukar rupa, manusia menjadi lontaran-lontaran, dan azab-azab akan turun satu lepas satu seperti rantai manik yang telah terputus dan terburai. Itu adalah sabda junjungan kita melalui riwayat At-Tirmizi, saudara. Senarlah saudara, insaflah saudara, bahawa punca bencana alam selain daripada ia memang satu sunatullah yang mesti berlaku sepanjang zaman, ia juga adalah sebabkan kederhakaan manusia kepada Allah. Sudah sewajarnya saudara, kita tidak hanya meneropong ke langit untuk mengesan datangnya ribut atau taufan, maupun menyelam lautan untuk mengesan pergerakan kerak bumi, untuk mengetahui sebab-sebab berlaku bencana. Tapi selamilah juga lubuk hati kita, sejauh mana dosa kita dengan Allah SWT. Ingat saudara, bencana itu datang atas perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri, saudara. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang menghantar kiriman kepada saya untuk perkongsian kita petang ini. Ingat saudara, saya bukan da'i, jauh sekali sebagai ustaz. Saya hanya sekadar membacakan bicara teman-teman yang dihantar kepada saya. Saudara Puan Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir, terima kasih. Saudara Ramzul Zul, selamat Hari Raya. Saudara Ibrahim Said, saudara Cik Mat Mohaini, Zam Taib, Zulkifli Ibrahim, saudara Hamzah Abdullah, Syaliah, Adi Anwar Abu Bakar, saudara Abdullah Manap, dan Aminuddin Muhammad Arif. Begitu juga saudara Zulkifli Ibrahim, Maya, saudara Zam Taib, saudara. Tidak ketinggalan pada teman-teman yang tak sempat saya santuni saya. Yang mana ini typing ni siapa ni? Saudara Cik Mat Mohaini. Baik saudara, usai sedikit tentang naluri kehidupan, kita santuni pula mutiara kata. Mutiara kata kita hari ini saudara, dititipkan kepada saya oleh mantan Ketua UMNO bahagian ceras, iaitu Datuk Said Ali. Datuk Seri Said Ali menyatakan, orang yang berakhlak itu adalah mereka yang memiliki sifat merendah diri, malu untuk berdosa, dan sentiasa sabar dalam menghadapi sebarang musibah. Ingat saya,
Orang yang berakhlak itu adalah mereka yang memiliki sifat merendah diri. Mereka merasa malu untuk berdusta dan sentiasa sabar dalam menghadapi sebarang musibah. Terima kasih Datuk Seri Said Ali atas kiriman mutiara kata untuk kita hayati bersama sebagai pedoman kehidupan kita, saudara. Saya lain tak ada, saudara. Kita harus saling ingat mengingati sebagaimana saya mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh jadi muflis. Terima kasih Datuk Seri Johan. Well said. Terima kasih. Saya juga ingin mengingatkan anda, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel yang terdapat dalam media sosial, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap syutingan dan juga culipan yang anda lakukan. Apa khabar Saudara Roslan Mubin, Puan Mina S Kitchen, kita juga Saudara Mat Semana, Ramzul Zul, Intan Zaidan, Datuk Khairul Hayat. Apa khabar Tok? Mat Semana terbaik katanya Datuk Zaid Amiri. Ramzul Zul, Cik CTP, Waalaikumsalam. Andrew Patterson katanya Cik CTP berkirim salam pada semua saudara Azawan. Adnan Likas, apa khabar Tan? Terima kasih. Dan saya ingin mengingatkan anda, kalau anda menyunting dan masuk dalam live anda, itu adalah tanggungjawab anda, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik matlamatnya satu saja, adalah sekadar memberi informasi kepada teman-teman, supaya kita, warga kita sentiasa berinformasi. Dan kita harus memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Terima kasih Zaki Zakiah. Apapun terbaiklah kerajaan perpaduan, katanya. Jadi saudara, seandainya saudara menyantuni ataupun mau menulis dan sebagainya, tidak ada masalah bagi saya. Nak berbual dengan teman-teman dalam laman saya ini pun tidak masalah, asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Terima kasih Saudara Rusli Muhammad dari Melaka, saudara. Baik, ini beritanya yang saya terima daripada Met Malaysia, bahawa Jabatan Kaji Cuaca meramalkan hujan lebat, ribut petir berserta angin kencang dijangka melanda beberapa negeri di Semenanjung, termasuk di Kedah, membabitkan Langkawi, Kulim dan Bandar Baru sehingga jam 8 malam tadi, saya. Selain Perlis dan Pulau Pinang, Jabatan Meteorologi Malaysia dalam hantarannya meramalkan cuaca tersebut turut dikeluarkan bagi negeri Perak, membabitkan kawasan Krian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan Batang Padang, saudara. Cuaca turut diramalkan di Pahang, iaitu membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis dan Jerantut. Turut berdepan dengan cuaca yang sama, ribut petir dan hujan lebat, ialah kawasan Selangor, di Kuala Selangor, di Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Ulu Langat termasuk Sepang, selain Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bagi Negeri Sembilan pula, ia membabitkan dua kawasan, iaitu Seremban dan Port Dickson. Ramalan hujan lebat itu juga dikeluarkan bagi negeri Johor, yang membabitkan kawasan Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai, saudara. Tiada ramalan hujan dikeluarkan bagi kawasan di negeri Sabah dan Sarawak. Cuma, saudara, awal pagi tadi, sekitar jam 4 pagi tadi, beberapa kawasan di negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia telah merasai gegaran akibat gempa bumi yang kuat yang melanda Indonesia pada jam 4 pagi. Menurut Jabatan Meteorologi, ya saudara, gempa bumi itu bermagnitude 7 skala literal yang melanda selatan Sumatera tercetus jam 4 pagi, di mana pusat gempa bumi tersebut berlaku di koordinat 0.9 darjah selatan dan 98.3 darjah timur dengan kedalaman 49 km bersamaan 85 km barat laut dari Siberut, Indonesia. Gegaran mungkin dirasai di negeri Perak, di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Bagaimanapun, alhamdulillah, Met Malaysia berkata tiada ancaman tsunami pada negara kita, saudara. Itu laporan tentang berlakunya gempa bumi
yang sahabat malam saya mengingatkan, negara kita tidak terkecuali mungkin menghadapi gempa bumi kerana kita duduk dalam keadaan latitude ataupun suasana yang memungkinkan berlaku gempa bumi walaupun tiada ledakan gunung berapi, saudara. Bagaimanapun, saudara, ibu bapa atau penjaga diingatkan agar tidak meninggalkan anak dalam kereta ketika cuaca panas yang menyebabkan suhu meningkat di beberapa kawasan dalam negara kita. Sekarang ni musim panas, saudara. Jadi bila kita bawa anak-anak dalam kereta, jangan tinggalkan mereka dalam kereta. Kita masuk ke kompleks shopping ataupun pergi pasar, anak-anak tinggal dalam kereta. Menurut penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, kerana cuaca panas ketika ini boleh menyebabkan stroke haba. Dan ia berlaku dalam tempoh yang singkat kepada kanak-kanak. Untuk itu beliau menyuarakan kebimbangan berikutan terdapat kes ibu bapa atau penjaga yang terlupa serta meninggalkan anak dalam kereta, melibatkan kes kereta terkunci ketika anak-anak berada dalam kenderaan. Semalam sudah berlaku bagaimana dalam kereta semua penumpang pengsan bila sampai ke kawasan tol, mengakibatkan pemandunya melanggar. Di tol mana semalam ada berlaku. Jadi paling penting, kata Dr. Zainal, katanya lagi, ia memberi kesan kepada golongan kanak-kanak, terutama kanak-kanak kecil atau bayi. Dalam cuaca panas sekarang ni, hanya dalam masa yang singkat saja mereka boleh mengalami stroke haba, yang boleh membawa kepada kematian. Dr. Zainal juga mengingatkan orang ramai untuk tidak memandang ringan tentang fenomena cuaca panas kerana ia boleh mengundang kepada implikasi kesihatan buruk, malah boleh membawa maut. Katanya, golongan berisiko seperti warga emas, kanak-kanak dan individu yang mempunyai penyakit kronik perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan disarankan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Ingat saya, jika gejalanya ringan, mungkin kita rasa panas saja, pening kepala atau nak pitam. Tapi kalau peringkat yang serius, ia boleh membawa pada stroke haba, pengsan dan tidak sedarkan diri. Bagi mereka yang ada penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, saluran pernafasan dan buah pinggang, mereka ini mempunyai risiko yang tinggi, mana mereka akan menyebabkan mereka menjadi lebih teruk dan kadang-kadang membawa kepada kemudaratan yang lebih berat sehingga masuk hospital, dan ada juga kes-kes yang boleh membawa kepada kematian. Jelas Dr. Zainal. Untuk itu, beliau berharap agar Kementerian Kesihatan mengeluarkan nasihat dan peringatan kepada orang ramai dari masa ke semasa berhubung dengan perubahan cuaca yang mengundang kepada risiko kesihatan. Ini ditambah dengan ketika musim perayaan yang mengundang kepada pergerakan besar-besaran orang ramai. Itu peringatannya. Ingat saudara, saudara Mat Spana, Bebaskan Borku, Yaya Ibrahim, Mak Matip, apa khabar saudara? Itu juga saudara Bahai, daripada Tol Bentong katanya. Ya, yang berlaku semalam dekat Tol Bentong. Kereta tu dalam kereta pakai aircon, tapi rupanya semua daripada alat pengawal dingin itu mewujudkan tidak ada oksigen. Akhirnya empat dalam tu pengsan di Tol Bentong. Ini saudara, saya kena ingat, berhati-hati saudara. Apa khabar Cik Long, Zazie Bohari, Mazlan Khalid, selamat malam. Begitu juga Raja Syahrizad, Amir Dawarsi, Saudara Osman bin Ramli, apa dia saudara, Hafiz Mustafa. Ya saudara, Saudara Muhammad Adi Abdullah, Tok Sanusi bayar hutang mahfuh dah ke? Belum. Aduh hai. Dan hari ini, sebab itu saya juga ingin mengingatkan ibu bapa, saudara, kalau kita ada anak-anak kecil yang suka bermain, bila adanya hujan atau ribut petir, jangan izinkan anak kita bermain di tengah padang. Sebagaimana petang tadi pun saya dah melaporkan bahawa berlaku di Papar di Sabah, seorang remaja kurang upaya maut dipanah petir ketika bermain bola waktu hujan di padang Pekan Papar. Itu Muhammad Zulkifli Rizwan, dalam usia 13 tahun, dikatakan sedang bermain bersama seorang lagi rakannya sewaktu kejadian pada jam 3.55 petang tadi. Bagaimanapun, rakan kepada Zulkifli dilaporkan hanya mengalami kecederaan akibat kejadian itu. Ingat saudara, ribut petir ni, bila petir dia jangan kita berada di tengah padang, carilah tempat berlindung. Itu yang saya dapat laporkan.
Dalam waktu yang sama, itulah dari awal tadi saya katakan, kebejatan manusia. Akhirnya, Tuhan menurunkan bala saya. Memang tidak boleh kita nafikan ini adalah lumrah alam. Tetapi perlu kita ambil iktibar. Kerana hari ini tadi sekitar jam 1.45 tengah hari, saudara, satu kejadian tanah runtuh berlaku di Cerun, Bukit. Itu berhampiran dengan tempat latihan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kejadian berlaku sekitar jam 1.54 petang tadi. Menurut Komando Operasi Kanan Jabatan Bomba, sebab mereka tiba di kawasan, mereka mendapati berlakunya tanah runtuh di hadapan pintu masuk Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia dan meruntuhkan sebuah pondok pengawal keselamatan. Sebab itu, maka pihak bomba mengarahkan ke semua 76 mangsa yang berada dalam bangunan untuk segera keluar dari bangunan tersebut kerana keadaan tidak selamat. Menurut Yogaswaran, mereka selamatkan adalah 38 orang, terdiri daripada 17 lelaki dan 21 wanita dari bangunan Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia. Manakala 19 lelaki dan wanita dari bangunan Integriti. Dan alhamdulillah, tiada kemalangan jiwa dicatatkan. Siasatan masih dijalankan oleh pihak bomba, pihak alam sekitar dan Dewan Bandaraya, saudara. Itu apa yang berlaku petang tadi. Dan pagi tadi, saudara, akhirnya pelakon yang juga dikenali sebagai ahli perniagaan Boy Iman dan 3 individu lain telah pun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menipu berhubung dengan penganjuran festival beli belah Huri X Fest Raya minggu lalu, saudara. Boy Iman atau nama sebenarnya Nurul Iman Abdul Rahman, dalam usia 43 tahun. Itu juga Nurzah Sahud, 51 tahun, Nurzana Rafi'i, 51 tahun, dan Nur Azmi Jantan, 49 tahun. Empat-empat mereka mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nurlina Hanim Abdul Halim. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa menipu Siti Wardina Basir dengan memperdayakannya dalam urusan penjualan dan penyewaan tapak perniagaan sempena Festival Huri X Fest Raya, sehingga mendorong wanita itu menyerahkan wang RM1,500. Dia bermula dengan satu orang saja, saya. Mungkin Siti Wardina membuat aduan, tapi ramai lagi yang juga akan dikemukakan sebagai bukti apabila perbicaraan akan bermula secara pada bulan 13 Jun mendatang. Seorang lagi tertuduh, dia 5 orang. Seorang lagi tertuduh masih belum dihadapkan ke mahkamah kerana dilaporkan mendapat rawatan di hospital. Sebab itu kalau boleh, janganlah kita mendekatkan diri kita dengan sebarang kegiatan jenayah ataupun menipu dan sebagainya. Isu Boy Iman ini sudah meledak saat-saat akhir menjelang Hari Raya apabila ramai kalangan peniaga-peniaga, usahawan yang cuba nak berniaga di kawasan tersebut gagal untuk mendapatkan tapak dan pesta yang disarankan itu tidak terjadi. Saya juga bersimpati, saya. Semalam saya dah melaporkan kerugian sekitar 80,000 apabila peniaga-peniaga mereka ingatkan boleh berniaga, membeli barang-barang untuk jualan. Akhirnya semua itu hilang bagaikan ditelan oleh angin berlalu, saudara. Tak tahulah saya, saudara, itu keadaannya. Nampaknya negara kita ini lepas satu kejadian jenayah yang tidak kita ingini, saudara. Begitu juga apa yang berlaku kepada Kementerian Sumber Manusia. Minggu lalu kita dikejutkan dengan pendedahan SPRM. Bagaimana 3 orang daripada pejabat Menteri Sumber Manusia telah pun dibawa ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk disiasat. Ini berhubung tentang adanya skandal ataupun adanya kegiatan rasuah yang melibatkan pengambilan tenaga kerja asing. Cuma yang saya dapat tiba-tiba terdedah pula. Selain daripada kaki tangan di Kementerian Sumber Manusia, B.C. Bakumar sebagai menterinya, saudara, rupa-rupanya salah seorangnya adalah anak kepada Sri Sesulit. Bagaimana pula Sri Sesulit pada menteri boleh mengambil anaknya bekerja dengan dia? Dan ini akan menimbulkan permasalahan yang semua pihak mahu mengetahui perkembangan selanjutnya. Saya nampak bahawa isu tentang siasatan rasuah
oleh SPRM di Kementerian Sumber Manusia tidak akan terhenti setakat itu saja. Akan ada lanjutan lain. Memang kita sudah lama dah mengetahui, selalu saya katakan, ini perniagaan hamba abdi. Jual orang lebih untung daripada jual unta, kata P.Ramlee, saudara. Ini yang kita harapkan agar kebejatan dapat dihentikan, agar semua pekerja-pekerja nak buat masuk apa semua bukanlah memberi keuntungan yang besar kepada orang-orang tertentu, saudara. Saya juga ingin menyatakan bahawa hari ini saya mendapat kiriman daripada Tan Sri Nasir Razak, adik pada Najib Tun Razak, yang menyatakan bahawa mantan Timbalan Perdana Menteri itu Tun Musa Hitam telah pun selamat menjalani pembedahan otak selepas dimasukkan ke hospital akibat terjatuh semasa beliau berkebun baru-baru ini. Dalam perkongsiannya, bekas pengurusi bukan eksekutif Bank Pembangunan Tan Sri Nasir Razak menyatakan bahawa keadaan bekas Timbalan Perdana Menteri itu makin pulih, malah sudah boleh pula berjenaka seperti dahulu. Culipannya dia kata menziarahi Tun Musa Hitam di hospital hari ini. Dia mengalami kejatuhan yang agak teruk semasa berkebun minggu lalu dan memerlukan pembedahan pada otaknya. Beliau menghabiskan waktu pada hari jadinya yang ke-89 tahun ini di atas meja bedah. Secara keseluruhannya, proses pemulihan beliau adalah sangat ajaib setakat ini. Tun Musa sudah pun boleh melawat kembali. Jadi oleh itu, marilah kita sama-sama mendoakan agar beliau sembuh dengan sepenuhnya dan kembali aktif, antaranya bermain golf dan sebagainya dalam hantarannya hari ini, saudara. Artinya, Tun Musa Hitam telah pun selamat menjalani pembedahan dalam bahagian otak akibat jatuh. Jadi saudara, kita dalam usia-usia warga emas ni, elakkanlah untuk terjebak, jadi jatuh dan sebagainya, kerana itu boleh mengganggu urusan saraf kita, saudara. Baik. Tenang dulu, saudara. Itu masuk gia pemberitahuan. Ini gia politik, saudara. Saya melihat, saudara, nampaknya upacara sambutan hari jadi, hari raya yang mahu dianjurkan, di mana yang Amat Perdana Menteri akan hadir di Kedah, di Terengganu dan Kelantan, sudah pun menjadi satu isu politik yang tidak henti-henti dimainkan oleh pihak pembangkang. Saya hairan, kerana dulu seperti biasa, saudara, sejak zaman berzaman lah kita ni pemimpin mengadakan rumah terbuka pada menjelang hari raya, hari Fitri, hari Tahun Baru Cina, hari raya Deepavali, Krismas dan sebagainya. Tapi itu diadakan di Seri Perdana. Cuma kali ini diadakan di luar Seri Perdana. Dan inilah menjadikan banyak isu yang banyak pihak menuduh kononnya berlaku pembaziran dan sebagainya. Kalau diadakan di Seri Perdana pun membazir juga. Yang hairannya pimpinan mereka melaksanakan juga upacara menganjurkan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Itu yang selalu saya katakan. Orang buat tak boleh, mereka buat boleh. Terima kasih Saudara Idris Rahmat. Jadi keadaan sekarang ini, apakah ini usaha menganjurkan sambutan Aidilfitri dengan mengadakan rumah terbuka ini satu pembaziran, satu hal yang saya tak boleh fikirkan. Orang kata I cannot brain lah, saudara. Jadi sama ada dia buat di Seri Perdana ke ataupun di luar pun sama juga. Apakah itu satu pembaziran? Dan ini mengakibatkan ternyata, saudara, kemelut politik kita masih belum lagi dapat diredakan suhunya. Setelah selesai kita mengadakan ibadat berpuasa, kita menyambut hari raya, nampaknya iklim ataupun hawa politik negara kita semakin meredak balik sebagaimana bertambahnya ledakan cuaca panas. Jadi politik pun panas, cuaca pun panas, saudara. Kerana dalam suasana rumah terbuka ini sekarang ni tercetus gosip politik. Malaysia ni tak habis-habis dengan gosip politik, saudara. Semalam saya cuba ulas sedikit, tapi yang jelasnya apabila Datuk Lokman Adam mendedahkan, malahan melalui beberapa portal rasmi mengatakan wujudnya usaha yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan tertentu untuk mengusir
Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Anjung Kuasa Distrik Perdana saya. Ini sedang berlaku katanya. Saya belum mendapat penjelasan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia ambil tak tahu, jadi tak ambil pot pun saudara. Jadi bagaimanapun terdapat beberapa nama dikatakan telah pun mengadakan pertemuan dengan pemimpin, mantan pemimpin negara, malahan mereka bersetuju untuk melantik seseorang menjadi calon sebagai Perdana Menteri menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim seandainya usaha mereka berjaya untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada Anjung Seri Perdana saudara. Dan ini saudara, saya mendapat perkabaran, tapi saya belum mendapat pengesahan. Sebab itu tuan saudara bertanya dengan saya, apakah ini tentang penglibatan tokoh-tokoh tertentu. Saya tak boleh sebut nama saudara sebab ini belum disahkan oleh pihak berkuasa. Nanti saya juga terjebak. Memang ramai orang cerita saya taklah macam Datuk Luqman Adam, dia redah saja tanpa memikirkan risiko. Memang, jadi saya dapatan saya kononnya bahawa pemimpin tertentu sanggup mengeluarkan dana yang begitu besar untuk menaja ahli parlimen, sama ada daripada UMNO, Barisan Nasional, daripada Parti Keadilan dan daripada Sabah dan Sarawak, terutama tumpuannya kepada Sarawak, memujuk mereka supaya meletak jawatan ataupun keluar daripada kerajaan perpaduan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Saya dengar banyak pihak mengatakan dana agak besar dikeluarkan kerana untuk menggunakan dana daripada tabung ataupun daripada kantung Perikatan Nasional, akaun Perikatan Nasional masih lagi dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Sebab itu orang tertentu itu dia bersama dengan pemimpin terdahulu dia bersedia untuk mengeluarkan dana yang besar saudara untuk menaja calon-calon ataupun ahli-ahli parlimen kita menarik diri. Bagi saya apa hal ni? Apa masalah sebenarnya? Bagi saya saudara, terus terang saya katakan, usaha itu dilakukan pertama sekali untuk melakukan sabotaj. Sebab itu saya haraplah teman-teman kalau menulis dalam ruangan saya ni saudara, demo saya kata rumah terbuka madani, kenapa buat 6 negeri? Buatlah seluruh negara. Dia akan diadakan di seluruh negara, tapi satu negeri lah saudara demo, sabar dulu. Dan saya difahamkan bahawa dana-dana ini diwujudkan kerana mereka memang betul-betul mau all out kali ini untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Anjung Kuasa di Perdana dan menoktahkan kerajaan perpaduan. Saya cuma nak ingatkan pada teman-teman yang menghantar tulisan maupun menulis ataupun membuat culipan, jangan disebut untuk menjatuhkan kerajaan. Apabila anda menyebut usaha mau menjatuhkan kerajaan, ini anda boleh didakwa di bawah ini undang-undang treason ataupun khianat. Boleh nak dijatuhkan Perdana Menteri, okey, tapi bukan kerajaan. Kerajaan ini adalah kerajaan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Tak kisahlah sama ada dipimpin oleh keadilan ke, dipimpin oleh parti-parti perpaduan ataupun parti apa saja pun, itu pemimpin kerajaan, bukan kerajaan. Jangan disebut untuk menjatuhkan kerajaan. Saya perlu mengingatkan ini saudara, sebab suasana hari ini politik kita nampak gayanya membahang dan membuatkan saya agak terpanggil untuk memberi sedikit ulasan. Matlamat ini merosakkan usaha-usaha yang sedang ditangani oleh pimpinan negara dalam menyantuni ekonomi negara kita. Kalau digambarkan begini, tentulah selalu saya katakan, ya, berita ini akan diculip ataupun dipetik oleh berita-berita daripada luar negara. Sama ada Reuters ke, daripada New York ke, daripada BBC London dan sebagainya. Berita-berita ini menjadi berita gempar yang diminati oleh akhbar luar negara. Jika ini berlaku, bagaimana dengan pelabur-pelabur yang telah pun bersiap sedia? Saya dipahamkan menjelang minggu pertama bulan Mei ini saudara, akan datang pelabur-pelabur untuk memulakan usaha sama di negara kita. Jadi bila diwujudkan kononnya bakal berlaku perubahan politik, mereka tentu tekan break. Jika ini berlaku, bukankah ini tandanya mereka melakukan sabotaj terhadap usaha untuk memulihkan ekonomi negara kita begitu tenat saudara. Saya dah bagi tahu berkali-kali, di saat negara menghadapi suasana hutang yang begitu besar, 1.5 triliun,
Dan dalam keadaan mahu ditangani permasalahan ekonomi ini, mereka cuba melakukan sabotaj ini supaya rakyat hilang keyakinan. Kalau pelabur tak datang, wang tak bergerak, ekonomi tak bergerak, inilah kegagalan kerajaan perpaduan. Itu matlamat mereka. Satu. Dan yang kedua, ini paling penting, saudara. Mereka yang sudi bersedia untuk menaja kerana sudah dijengah mimpi ngeri. Mereka sudah berhadapan dengan mimpi ngeri yang mengakibatkan diri mereka menjadi anggota kluster mahkamah. Mungkin juga mereka akan terpasung di belakang jeruji besi, berada di penjara. Akibat daripada tindakan perlakuan kebejatan yang mereka lakukan sepanjang berada di anjung kuasa dahulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak peduli. Kerajaan pimpinannya berkali-kali belum mengingatkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah diberi kebebasan untuk menyelongkar, untuk menyiasat siapa sahaja yang melakukan kebejatan dalam segmen rasuah. Itu bab satu. Bagaimana yang ketiganya, saya katakan saudara, apabila jika ini berlaku, besar kemungkinan Suruhanjaya Pencegah Rasuah akan membekukan aset-aset dan harta-harta milik mereka, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Harta-harta bukan Syed Siddiq Sagaraga, Ismit Ulam Raja, harta-harta Ulam Raja di Turkistan, di Kazakhstan, negeri syaitan, semua akan dibekukan. Ini yang merupakan mimpi ngeri kepada mereka apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan anggota pimpinannya, kerajaan perpaduan ini akan menyelongkar satu demi satu insiden ataupun skandal dalam Pandora Paper. Ini yang membuatkan mereka takut, saudara. Sebab itu usaha dilakukan kerana mereka merasakan selagi Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Seri Perdana, keadaan mereka tidak selamat. Ini keadaannya, saudara. Saya melihat. Sebab itu mereka yang saya dapat ada nama-nama yang bertemu dengan pimpinan tertentu daripada parti PBM, kononnya mantan ahli daripada keadilan. Mantan, dia bukan ahli keadilan pun. Mungkin juga ada juga daripada parti PAS. Katanya ada pertemuan diadakan dan mereka membincangkan untuk menarik sokongan terhadap pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan barisan kabinetnya, tentulah Datuk Seri Hamidi. Sebab hari ini untuk mereka menarik sokongan daripada warga UMNO tidak mampu. Kerana selagi UMNO ini dipimpin oleh Datuk Seri Hamidi, keadaan ini tidak akan berlaku. Sebab itu mesti ada kuasa dari luar yang digunakan kewangan dan sebagainya untuk menarik. Antaranya adalah ahli-ahli parlimen dulu yang sudah pun menandatangani sokongan melalui surat akuan bersumpah untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa, saudara, peristiwa apabila tidak terjalinnya kerajaan perpaduan yang disarankan oleh ke bawah duli Yang Mulia Pertuan Agong antara parti Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi bila terbentuknya kerajaan, kesan daripada kesediaan Datuk Seri Zahid Hamidi yang membawa 30 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, maka terbentuklah kerajaan. Sebab itu mereka menyalahkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai orang yang bertanggungjawab membolehkan wujudnya kerajaan perpaduan ini. Maka sebab itu mereka saban hari berusaha untuk mencalarkan wibawa Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Tapi bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan beliau melalui UMNO tidak berjaya. Bila tidak berjaya, sebab orang yang ditaja untuk bertanding tidak pun mendapat tempat. Ahli-ahli UMNO, peringkat kaum dah sedar mereka ni sudah pun diketepikan. Dan UMNO sudah pun melakukan islah dalam politiknya. Dunia matematik hari-hari politik, kerja tak jalan. Ini keadaan saya. Hari-hari kita cakap politik. Dan saya nak bagi tahu tak, saudara, mereka ini dia tak peduli dah. Mereka tak peduli rakyat nak hidup ke, nak mati ke. Mereka, itu persetan lah soal rakyat. Yang penting soal aku dan keluarga aku.
Yang penting harta-harta yang aku miliki ini, kalaulah Anwar Ibrahim masih lagi di anjung kuasa di perdana, aku tidak selamat. Pasti aku akan disiasat. Pasti harta-harta yang terkumpul ini akan dirampas. Jadi untuk itu, kamu buat perang. Bukanlah perang gaduh, perang politik. Itu yang sedang dilakukan. Supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tersingkir daripada anjung kuasa. Dan sebab itu kabarnya, mereka bersetuju pula. Dr. Mahathir pula bersetuju untuk menyertai PBM. Yang saya kata, dulu keluar. Takkan masuk balik. Dan bersetuju pula kerana Dr. Mahathir bukan ahli parlimen mengangkat Tan Sri Mahyudin kembali jadi Perdana Menteri. Pula dah saya kata. Apa hal? Apakah rakyat boleh bersedia untuk menerima kembali Tan Sri Mahyudin menarajui anjung kuasa di Perdana, sedangkan kita mengalami pengalaman yang cukup pahit. Waktu dia jadi Perdana Menteri, rakyat terkurung dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang paling panjang dalam sejarah. Dan tak ada negara di dunia ini menggunakan isu COVID-19 ini untuk memasung warga kita duduk di rumah, tak boleh bergerak. Akhirnya ekonomi runtuh seruntuh-runtuhnya. Berapa ramai yang bunuh diri saya? Apakah keluarga-keluarga warga yang membunuh diri ini boleh menerima atau memaafkan pimpinan negara? Kamu punya pasal, saudara aku bunuh diri kerana tak tahan dengan gelojak hutang, beban yang ditanggung. Jangan lupa saudara, berapa banyak rumah-rumah yang terpaksa menaikkan bendera putih. Makanan pun dah tak ada waktu itu. Apakah rakyat boleh lupa? Apakah Makcik Limah, Makcik Kiah, Pak Saleh, Pak itu, Pak ini boleh melupakan? Saya tidak yakin rakyat boleh lupa semua itu. Malahan, selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Perdana, beliau menekankan kepada SPRM, pastikan disiasat secara tuntas ke akar umbi kegiatan ini. Dan ini keadaan sekarang ini bila berlaku, maka terdedahlah. Sebagaimana contohnya, terdedahnya apa yang berlaku terhadap Jana Wibawa. Yang kita tak tahu selama hari ini, saudara. Bagaimana kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang begitu indah mendendangkan, saya mewujudkan dana wibawa 7.2 bilion ini semata-mata untuk menyelamatkan kontraktor Bumiputra daripada bungkus, daripada gulung tikar. Tapi terdedah, bukan nama Bumiputra Melayu yang dapat. Ada pula nama-nama yang bukan Melayu. Sedangkan jana wibawa itu diwujudkan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh kontraktor-kontraktor Bumiputra. Ini keadaan saya. Apakah mereka boleh lupa? Apakah rakyat boleh menerima keadaan ini? Apakah mereka bersedia untuk menerima kedatangan Tan Sri Muhyiddin untuk kembali ke anjung kuasa di Perdana? Bagaimana sekarang ini sudah terdedah ubat-ubatan, vaksin yang dipesan era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Waktu itu Tan Sri Khairi Jamaluddin jadi Menteri Kesihatan. Bagaimana vaksin-vaksin sebut sekarang sudah lupus. Nilainya ratusan juta. Siapa yang tanggung? Daripada kantung wang negara. Dan lebih terdedah lagi, anak menteri pun sanggup melakukan kebejatan. Isu minyak, satu negara menjerit minyak dan minyak subsidi hilang dari pasaran. Tak ada. Rupa-rupanya syarikat anak menteri juga terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan, bagi saya lah, skandal minyak kelapa sawit subsidi. Jadi, apakah rakyat boleh menerima keadaan begini? Saya tak tahu. Sebab itu saya katakan, bagi mereka yang berada, yang mencari jalan usaha untuk berada di anjung kuasa, mereka tak peduli. Rakyat nak lingkup lah. Rakyat nak mati-matilah. Yang penting aku, keluarga aku, apa harta-harta Ismet Ulam Raja yang kukumpul sama hari ini terpelihara. Anak-anak aku yang mempunyai kekayaan terpelihara. Orang macam ni. Saudara Mokhtar Osman memanglah orang dah muak, orang kata ni. Saya tidak mengatakan sesiapa saudara. Saya menceritakan apa yang berlaku pada negara kita sejak kerajaan UMNO Barisan Nasional ditumbangkan oleh pimpinan Dr. Mahathir dan timnya atas nama kerajaan perpaduan dahulu. Dr. Mahathir naik, apa jadi? Saya tak mau membangkitkan soal-soal resis yang lain saudara. Tapi realitinya, selepas tumbangnya kerajaan UMNO Barisan Nasional, hutang negara yang hanya sekadar sekitar 580 bilion melonjak ber 1.5 triliun. Walaupun selepas Dr. Mahathir disingkirkan, naik Tan Sri Muhyiddin, keadaan masih sama. Naik pula Datuk Seri Ismail Sabri, warga daripada UMNO, naik Presiden UMNO.
tetapi tidak mampu. Ustaz Zainal, kau cakap apa sajalah Haji, kata, tak apalah, saya nak marah-marahlah. Bagi saya untuk menceritakan saudara. Saudara Muhammad Jamaluddin Abdul Rahman, mohon Datuk Seri Ibrahim kena keras sikit kepada penyamun-penyamun ni. Ini yang kita harapkan. Cuma saya berpesan pada teman-teman yang rapat dengan Datuk Seri Ibrahim, saya kata, jangan tunggu lama-lama. Jangan risau. Saya tahu keadaannya mungkin pimpinan di Anjung Seri Perdana merasakan kalau diambil ramai-ramai nanti orang menimbulkan isu politik. Mungkin kerana nak balas dendam. Ini bukan soal balas dendam saya. Ini bukan soal dendam. Ini soal rakyat. Rakyat mau hidup 1000 tahun lagi. Mereka yang berada, yang dah biasa menikmati kekayaan, sudahlah. Nak takut apa lagi? Sebenarnya bila mereka takut, inilah mengakibatkan mereka nak menjatuhkan pimpinan yang ada yang sedang menangani usaha-usaha untuk memajukan negara. Itu saja saudara. Maka disebutlah nama itu, nama ini, orang itu, orang ini yang terlibat saudara. Ni soalnya mereka meniupkan kabar angin. Matlamat lain tak ada saudara. Hanyalah untuk menjatuhkan kepimpinan. Tak boleh kata jatuh kerajaan saudara. Saya Saudara Liza Daisy, jangan tunggu lama-lama. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bawa pimpinan anda. Jangan tunggu lama-lama, laksanakan. Tak payah bercakap. Sebab itu saya dulu sudah tegur Datuk Seri Ibrahim ni, sudahlah melontarkan kenyataan-kenyataan yang bersikap retorika. Rakyat nak tengok apa yang akan anda lakukan sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan negara saudara. Sekarang ni kalau tidak nanti, kalau dibiarkan berterusan, persoalannya apakah scheme of thing akan datang balik. Jangan lupa kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan dulu dijatuhkan oleh scheme of thing, dan mastermindnya masih berada di luar sana. Dan apakah ada scheme of thing lagi? Kali ini rasanya kalau berlaku, tentulah dia punya wang yang digunakan nilainya berganda-ganda. Bukan hanya jawatan, malahan wang ringgit, kerana pemain-pemainnya yang dikatakan terdiri daripada orang-orang tertentu, mereka kaya raya saudara. Bagi mereka, mereka nak menyelamatkan keadaan. Saya MD Iskandar Abayuddin jadi PM, okey ke? Saudara Asri SPK, dia kata tak buat apa-apa pun, jadi retorik je lah. Saya mengharapkan jangan tunggu lama-lama saudara. Dan kini saya melihat juga bagaimana akhirnya Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong membuat kenyataan secara terbuka. Dia belum menyifatkan dakwaan bahawa partinya terlibat dalam cubaan menggulingkan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai karut dan tidak berasas. Ini disebut, dinyatakan oleh Presiden MCA. Yalah, dia pun cuma ada 2 kursi saja saudara. Tapi beliau menyatakan dengan jelas, partinya tidak akan sama-sama sekali bersekongkol dengan mana-mana pihak yang mahu mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seperdana. Walaupun dalam kerajaan perpaduan itu musuh utama pada MCA adalah DAP. Tapi dia, baginya soalnya yang penting sekarang ni adalah kerajaan sedang berusaha untuk membaik pulih ekonomi negara yang sudah lumpuh. Saya cakap terus terang saudara, kalau hutang 1.5 triliun, kita ni umpama badan kita ni saudara, sakit sana sini, dah lumpuh, macam mana nak dipulihkan balik? Dan kita dalam keadaan sekarang ni mungkin ada sedikit sinar. Saudara Azman Ismail kata marah walaupun yang buta tentang politik. Inilah keadaan saudara. Mereka mungkin terhasut oleh kebencian. Benci pada orang tu, benci pada orang ini. Saya selalu bertanya pada mereka. Ada teman-teman siang tadi pun bertanya dengan saya. Petang tadi pun ada seorang sahabat saya, dia membuat dia punya live-nya. Dia bertanya dengan saya macam mana kedudukan sekarang. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, apakah beliau akan dijatuhkan? Saya bertanya padanya. Saya bertanya, saudara, okey, ini soalan yang baik, dia kata. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan, siapa calon untuk menggantikan beliau? Yang mempunyai wibawa, yang mempunyai kekuatan untuk memerangi rasuah. Saudara jangan lupa saudara, ini peperangan dengan rasuah ini bukan main-main. Ini melibatkan, kalau di negara luar saudara, berlaku lebih teruk lagi daripada ini. Apa yang berlaku di negara-negara macam di negara Itali, di Cuba dan sebagainya. Ini peperangan jiwa, peperangan fizikal terhadap mereka yang terlibat dengan kartel-kartel. Macam mana saya katakan? Sebenarnya saya nak mengulas juga macam hari ini. Contoh, bagaimana pengusaha-pengusaha sayur-sayuran
di lodging, di Camora Highland, mereka tidak dapat memasarkan sayur-sayuran yang dihasilkan oleh mereka. Akhirnya, sayur-sayur tersebut terbuang begitu saja. Saya katakan ini silapnya kerana tiada perancangan. Kalau pimpinan terdahulu ada perancangan, sebab itu saya minta Abang Mat Sabu kita ni, pastikan di setiap kawasan yang ada usaha-usaha pertanian ini yang melibatkan hasil yang banyak ataupun pusat pungutan hasil-hasil pertanian ini, mesti ada loji-loji yang lengkap, yang di mana sayur ke buah-buahan ke boleh disimpan dalam tempoh jangka yang panjang. Ini disebabkan bila menjelangnya musim perayaan, Kementerian Pengangkutan memutuskan tidak diizinkan mana-mana lori mengangkut ataupun berada di jalan raya selama 4 hari. Selama 4 hari ini lori tak boleh nak angkut, tak boleh nak mengangkat segala hasil-hasil nak dibawa ke pasar. Maka usahawan-usahawan ataupun pengusaha-pengusaha sayur-sayuran ni tak boleh nak buat apa. Itu keadaannya. Dan ini disokong dan didendangkan oleh kartel-kartel yang mengimport sayur-sayuran daripada luar negara. Mereka bersorak seronok kerana mereka dapat mengaut kekayaan. Kartel-kartel ini juga akan diperangi. Negara kita sekarang ni, saya yakin kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim beliau akan memerangi kartel-kartel yang menjadi pengimport makanan, sebab kita akan menghadapi krisis makanan. Jadi beliau awal-awal lagi menegaskan pengimport ini perlu menyedari tanggungjawab terhadap society ataupun tanggungjawab terhadap warga negara kita. Saudara John Labu, pegawai tidur bro, hujan panas, banjir, gaji dapat juga. Itu ya John Labu, saya bersetuju dengan pandangan anda. Tetapi bagaimanapun perlu digerakkan. Saudara Sinar Pau kena cepat tangkap orang yang tukar pilih rakyat PRU 15 PM 10. Jangan lambat, mesti bertindak. Saya merasakan bahawa sekarang ni sedang berjalan. Lepas satu kebejatan sudah pun terbongkar. Dan kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim dia tak peduli sama ada kamu daripada parti pemerintah ataupun di luar parti pemerintah. Sebagai contoh, bagaimana Kementerian Sumber Manusia, menterinya adalah daripada kerajaan Pakatan Harapan. V. Sibakumar adalah menteri dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dan bila adanya insiden-insiden ataupun isu-isu yang berkait soal rasuah ini, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak campur. Siasat. Jangan kerana itu kita nak melindungi. Saya ingat sangat dan saya kenal sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak akan bertoleransi dengan apa saja dengan kesebaran kebejatan. Dan saya mengharapkan agar pegawai, khususnya pegawai di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, laksanakan tugas sebaik mungkin mengikut apa yang disarankan. Jangan lupa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu di Parlimen. You are working with a new Prime Minister. Anda sekarang bertugas bersama-sama dengan Perdana Menteri yang baru, yang bukan seperti dulu. Kebejatan perlu dibongkar. Dan saudara Aladin dia kata betul tak nafikan Datuk Najib Razak terbaik, tapi setelah lebih 4 tahun baru dapat bagi BRIM. Sekarang ini saudara bukan tak nak bagi. Saya itu hari pun saya dah ulas. Ada teman-teman saya mengeluh. Kata kenapa saya tak mengulas, kerajaan tak mampu memberi bantuan sambutan hari raya tu lebih, dapat 200, tak cukup. Saya mengatakan memang tak cukup kalau dibandingkan dengan harga barangan yang mahal. Jadi kalau kawalan harga barangan dapat dikawal dengan baik, RM200 pun cukup, tak ada masalah. Yang kedua, saya katakan, nak bagi macam mana? Kalau RM200 untuk satu orang, bayangkanlah kalau yang dapat itu 3 juta. Artinya 600 juta. Bukan RM200 saudara. Akibatnya 600 juta. Bukan sikit wang itu saudara. Begitu juga kalau naik RM700 kali dengan 5 juta. 3.5 bilion. Nak cari duit mana? Dalam keadaan kita berhutang 1.5 triliun. Kalau kita punya wang yang banyak macam dulu, tak ada masalah. Sekarang saudara Zaidi Yusof terpulanglah. Saya bukan untuk melakukan kempen sama ada nak undi orang tua. Tidak. Saya nak menjelaskan keadaan. Hari ini mereka berusaha habis-habisan untuk mengusir
Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama barisan kabinetnya dari anjung kuasa disiplin perdana semata-mata dengan matlamatnya tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan diri mereka daripada diburu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Inilah ketakutan, inilah mimpi ngeri yang sedang melingkari pemikiran mereka. Sebab itu mereka sanggup melakukan apa saja. Dan bila Datuk Lokman melontarkan amalan tadi, dia lebih beranilah sebut orang itu orang ni, saya tak nak sebut saya, melainkan setelah disahkan oleh pihak berkuasa, saudara. Dan saya nak bagi tahu, tak payahlah nak menafikan kerana pasukan keselamatan kita lengkap. Jangan lupa saudara, perbualan antara Datuk Seri Najib dengan pemimpin besar daripada negara Timur Tengah dulu pun boleh direkodkan. Perbualan antara setiausaha politik mantan Perdana Menteri Datuk Seri Sabri dengan mantan ahli parlimen yang mahu disegerakan pemenjaraan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid itu ada dalam rekod. Jadi perbualan mereka juga dipantau. Jangan risau. Cuma kita nak harapkan tindakan segera perlu diambil. Ini yang perlu dilaksanakan dan soal siapa nak jatuh siapa tak timbul. Saya cuma nak bagi tahu pada warga kita apa yang mereka lakukan lain tidak hanyalah untuk membebaskan mereka daripada mimpi ngeri. Tidur mereka terganggu oleh mimpi yang amat menakutkan bahawa mereka akan dibawa ke muka pengadilan. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.